Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Akaun kalau standard 5 lot. Kalau akaun micro macam ni, akaun micro, kita kena ada 500 lot. 500 lot barulah layak untuk cabutan bertuah. Okey. Ulang balik apa nak tak, ini cabutan bertuah. Ni. Kalau kita dah cukup syarat untuk menang kontes ni lah. Kontes apa benda lah ni. Kontes motor ni. Okey. Dapatlah 500 dapat 500 pula. Deposit $500, trade sebanyak 5 lot dan kita akan layak untuk menang motor ni. Okay, one time entry. Janganlah one time, dia accumulate dalam masa sebulan. Okay, sebab dekat Malaysia kot, saya pun tak follow MotoGP ni. Dekat Malaysia ada, apa dia kata, ada GP punya kontes, ada lumba motor pada sebulan lagi. So dia buatlah sempena tu cerita ni kawan Su. Siapa-siapa yang nak motor ni, siapa peminat motor, boleh try lah. Sama ada dapat motor ni ataupun siapa nak cash. Cash dapat sikit je lah. Motor ni harga dekat berapa lah, saya tak tahu harga market dia. Fight dengan orang Malaysia dia. Ni Malaysia punya kontes. Okay. Try lah siapa-siapa yang ada tuah. Okay. Try. Manalah tahu menang. 15,000 tu dapat. 15,000 USD kali 4. Dekat 60,000 juga. Berapa biji motor? Sebiji je. Sekejap sebiji je kot. Ni. Ni lah. Pertama 15,000 motor. 15,000 ringgit ataupun menang motor. Ataupun yang ni lah. Tiket MotoGP. Okay, Syafiq. Ada yang berminat juga Okay, dah cukup iklan. Jom kita masuk apa cerita pada hari ni. Ni top 3 pada hari ni USD, JPY. Kejap saya refresh sekali. Masih kekal ya? Betul. USD, JPY dan GBP antara top 3 pada hari ni. USD sejak dia cuti semalam, hari ni dia dah nak buka balik pun dia dah paling kuat. Semalam dia macam tak bergerak dia kan. Semalam dia bercuti, Kanada cuti. So hari ni USD paling kukuh. Okey, dan yang paling lemah adalah New Zealand, Kanada, Euro. Itu yang bottom 3. Euro kenapa dia terpalit juga daripada terlemah ni? Bila USD kukuh, okey, pasangan dia ataupun anti dolar yang kita kenal, Euro bersifat apa? Anti dolar. Kalau selalunya kalau USD kukuh, Euro akan melemah. Kalau faktor liquidity pun sama. Kalau orang memilih kepada USD, Euro akan menjadi lemah. Dia sebab dia sifat dia sendiri anti dolar, berlawanan dengan dolar. Satu lagi yang anti dolar adalah gold. Okey, salah satu sifat gold adalah kepada anti dolar. Kalau USD kukuh, kita nampak gold tu menurun. Okey, itu yang kita nampak pada hari ni. Gold banyak movement turun ke bawah Okey. New Zealand, semalam kalau dia kukuh memang dia silap besar. Okay, saya memang cari peluang dia. Dia kuat dia hari tu, memang best. New Zealand dollar memang saya cari peluang untuk short sahaja. Belum ada keinginan untuk long dia. Okay, jangan siapa-siapa yang dalam ni, kalau kita lihat daripada segi teknikal, New Zealand tu sendiri dalam keadaan yang downtrend, yang bearish. So memang dia, mengundang untuk kita jual dia je. Okay, daripada segi fundamental dia pun dalam keadaan yang tak baik, business confidence dia pun drop. Daripada bulan lepas, bulan ni punya data release pun semakin drop. So keyakinan orang nak berniaga di New Zealand semakin jatuh. Itulah kita nampak New Zealand semakin lemah. Okay, Kanada. Kenapa Kanada lemah? Salah satu sebab dia adalah perjanjian dia dengan US. NAFTA punya deal Dan pada weekend hari tu disound oleh Trump. Dia kata tak perlukan Kanada pun dalam NAFTA ni. Dia nak buat deal dengan Mexico je. So Kanada dalam keadaan yang terdesak lah untuk membuat deal dengan US juga. Okay. Itu kita nampak perjanjian NAFTA, Kanada tak berjaya mendapat kata putus yang positif untuk dia orang punya trade lah.
Nafta ada period tetap setiap tahun. Tak ada. Ini cerita tak ada. Tak ada Ini sekarang isu trade war. Itu yang menjadi apa orang kata, yang menjadi pemerhatian pasaran. Okey. Pertama, okey, kita tahu cerita US dengan China lah, trade war. Dan cerita dia, Trump nak betul-betul tapau kau-kau China 200 bilion. Apa semua sekali barang China dia nak kenakan cukai. Okey, 200 bilion tau. Next cerita dia. Tu yang kita nak lihat, apa tindak balas daripada China. Okey. Pada hari Rabu ni pun kita ada esok. Hari Rabu bila? Hari ni lah. Hari ni Selasa. Esok. Esok ada Kanada punya tu. Nafta rundingan. Kita nak lihat apa Kanada nak keluar, nak cari jalan keluar tentang nafta ni. Dan US trade war dengan China memang dah lama berjalan Memang perang dingin je. So, apa yang kita nampak dekat chat tu, kebanyakannya hanyalah button sell. Okey? Hanyalah button sell. Jangan lawan arah. Trade profit NZD USD 200 pip. Mio, urus. Dah dapat position yang cantik, ikut arah kita, urus. Apa yang ada dalam kita punya dagangan ataupun dalam kita punya planning ataupun dalam kita punya sistem. Apa yang kita nak buat? Urus. Okey? Dah close dah. Dah boleh open table belum hari Sabtu ni kalau kita ada kelas? Okey, Mio. Cikgu, kenapa New Zealand peratus dia 0.73? Adakah bermaksud New Zealand dalam keadaan lemah? Betul betul. Ini bermaksud dia paling lemah lah. Dia based on US dengan USD. Okay. Dia based on USD. Alright. So USD paling kukuh, JPY, GBP. Dan New Zealand paling lemah. Itu dia. Cepatlah price action nak belajar. Okay, Elin, sabar, Iman. Tak lari, price dikejar. Okay, kita ada masa lagi 45 minit. Banyak lagi masa. Okay, ada soalan? Kiranya boleh short lah ni. New Zealand memang daripada dulu, daripada sejak pilihan raya dia tu, kita memang cari peluang untuk short New Zealand je. Dia macam ni lah, dekat New Zealand tu jadi macam Malaysia. Pertukaran pemerintah. Daripada sebelum ni, kerajaan yang, apa ni, kalau kat Malaysia, barisan, lepas tu tukar kepada pakatan. Okay, macam tu lah berlaku di New Zealand. Tu yang kita nampak kurang keyakinan di New Zealand lah. Kurang keyakinan pelabur-pelabur untuk melabur di New Zealand. Okay? Ada lagi? Tak ada? Alright. Nanti saya follow up Mio. Adakah setiap kali market close dia akan duduk belah kanan? Market close. Oh tak. Ni sebelah kanan. Tak. Okay. Sebab ni, ini dia berdasarkan daripada pukul 5 pagi tau Mio. Daripada pukul 5 pagi tadi, dia tengok berdasarkan mana currency yang banyak yang mengukuh dan mana currency yang lemah. So dia kumpul-kumpulkan, dia buat dalam bentuk macam gini. Dia sortkan lah yang kuat kepada yang lemah. Okay, berdasarkan daripada pukul 5 pagi. 5 pagi kita, subuh, daripada waktu pagi tadi, dia tengok siapa yang paling banyak gain dan siapa paling banyak tu lemah. Tu yang kita nampak. Tu New Zealand lemah dan USD paling kukuh pada hari ini. Okey. Jomlah kita lihat kepada slide kita. Kita tengok Forex Factory kejap Apa cerita hari ini saja. Maknanya New Zealand memang tak ada orang buy, fokus kat sell. Okey, kejap. Mana ni? Kita lihat Australia kuat sebentar sebab ni je. Okey, statement dia tak ada, dia buang satu line. Cerita pasal kredit dia, tu dia buang satu line tu, kita nampak kekuatan sementara kepada Australia. Dan bila cerita masuk risk off market dan keadaan pasaran kembali negatif, Australia kembali dijual. Okey, orang sell balik currency yang memberi pulangan yang tinggi. Australia, New Zealand. Okey.
Dan pada malam ni, kita ada ISM Manufacturing PMI. Ini adalah data USD pada malam ni. Okey, itu sahaja. Dan tadi ada Construction PMI drop. Dah 2 hari Semalam Manufacturing PMI drop dan hari ini data untuk Construction PMI drop. So sepatutnya kita akan nampak kelemahan kepada GBP. Dan esok adalah PMI yang paling penting untuk GBP. So kita lihat adakah dia follow juga PMI seperti construction dan manufacturing drop juga. Okey, kalau drop kita nampak GBP dia punya tu sedikit melemah, dia punya keadaan ekonomi dia. Okey. Jom kita masuk slide ada yang tak sabar masuk slide. Alright, jom Elin. Fokus. Fokus part ni siri webinar yang kita dah cover sebelum-sebelum ni adalah yang paling penting dalam technical analysis adalah market type ataupun market structure. Untuk kita lihat trending ataupun ranging market. Okey? Itu dia yang paling penting. Dalam kita cerita technical analysis, itu adalah benda yang penting orang kata rukun yang perlu kita tahu dahulu. Okey, market type ataupun market structure, tengah trending ataupun tengah ranging. Okey, ranging tu apa? Dalam sideway, dia tak ke atas, dia tak ke bawah. Okey? Dia tak tahu nak pergi mana, dia ke kanan saja. Faham kita tak tahu, ini trend dia naik ke atas ke turun ke bawah. Boleh buy sell ke kalau ranging. Okey, selalunya kalau si Tradepedia ni dia memberi nasihat adalah kalau time tengah ranging ataupun sideway, kita buat dono dia, buat tak tahu je. Ataupun kita stay away. Stand aside. Okey, kita tak buat tak trade apa-apa. Tetapi kalau siapa-siapa ada technical ataupun strategi yang duduk dekat atas kita sell, dekat bawah kita buy, waktu ranging atau waktu sideway lah paling sesuai kita gunakan. Okey, faham itu orang panggil hedging ke? Tak. Bukan. Bukan bukan buy sell pada waktu yang serentak. Okey Elin, jangan duduk buy sell serentak. Dekat atas kita boleh cari peluang untuk sell, dekat bawah kita boleh cari peluang untuk buy. Okey, itu kalau market type dalam keadaan sideway ataupun ranging je yang sesuai. Okey dan kita dah belajar tentang macam mana kita nak entry berdasarkan pattern. Antara reversal pattern ataupun continuation pattern. Okey, kita dah belajar indicator, moving average dan MACD dan oscillator seperti IMI, RSI, ROC dan stochastic. Okey. Kita juga dah cover sebelum ni. Syed ada Syed dalam ni, tak ada. ADX. ADX merupakan satu indikator yang agak unik, agak menarik untuk dipelajari. ADX dan parabolic SAR. Dia merupakan satu indikator yang komplit. Okey, dan siapa yang penggemar untuk old school ataupun evergreen punya technical, support and resistance dan pivot merupakan old school punya technical. Merupakan technical yang diguna pakai di semua lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat di semua tempat. Dari dekat Malaysia ke dekat Indonesia ke dekat overseas ke kat mana, semua sekali masih menggunakan support dan resistance ataupun pivot. Okey, dan hari ni kita akan cerita tentang candlestick pattern. Saya akan lihat daripada entry point, daripada sudut entry point dan price action. Apa yang kita nak lihat sebelum kita entry. Okey, apa dia punya SOP dia ataupun apa step-step dia sebelum kita entry. Kenapa ada orang letak sell order banyak sedangkan chart tu sedang naik? Itu tanya orang tu Nasrul. Kenapa kita nampak chart price tengah naik dengan G2 kita letak limit order kat situ. Kita letak sell limit banyak-banyak. Kenapa? Okey, tanya orang tu kenapa dia buat macam tu. Mungkin dia bankers. Okey T. Alright. Kita bukan dia boleh move market. Okey, Nasrul. Kita bukannya boleh move market. Kita trade berdasarkan apa yang kita yakin price nak turun, kita masuk sell. Price dah nak naik, kita masuk buy. Okey, sebab kita tak berjaya nak move market. So kita trade berdasarkan probability yang paling tinggi. Itu yang kita buat. Okey? Nasrul? So
Cuma kita tanya lah, iman tinggi tak nak tunggu? Kalau ni iman sedipis kulit bawang, tekan awal-awal. Supaya takut terlepas. Selalunya trader-trader kita ni pernah dengar perkataan FOMO tak? FOMO. Fear of missing out. Takut terlepas. Okey, tu yang diorang entry awal. Faham Macam soalan Nasrul tanya, saya pernah tanya trader macam tu, dia kata sebab kita kena layer masa candle naik. Sebab lepas tu dia akan kejap reverse. Tak nampak pula soalan. Dia akan reverse untuk turun. Okey. Selepas tu dia akan reverse untuk turun. Itu kalau itu dia niat dia. Okey, siapa ni Haris? Itu dia niat. Bermaksud apa yang dijangkakan selepas price ambil order dia, price akan follow arah dia. Okey, faham? Dia kurang satu step saja. Adalah waktu bila price tu akan turun. Itu je. Okey? Itu je step yang selalunya dia termiss. Kalau boleh kita tunggu sebetul-betul okey, ini dia dah sampai significant level, kita tunggu price action, dah nak turun barulah kita masuk. Ahli nujum. Okey, betul ahli nujum. Jomlah kita masuk slide. Nanti Elin marah. Dia garang. Okey, jom candlestick. Siapa menggunakan candlestick di sini? Ada trader yang menggunakan selain candlestick. Tulis sikit apa candle ataupun apa chart yang korang guna. Siapa yang menggunakan selain candlestick? Ada? Ini dia bar chart, Elin. Serius, menggunakan bar chart. Bar chart menggunakan sedikit pengalaman, perlukan sedikit apa orang kata experience dalam membuat analisis menggunakan bar chart. Okey, ini candlestick yang kita akan cover, kaedah pencartaan Jepun. Sejak abad ke-16 sangat popular di barat, semua elemen harga, open, high, low, close semua ada. Okey, jom teruskan lagi. Ini tindakan pasaran. Kalau kita nampak price ada open dekat mana, dekat high dekat mana, rendah dekat mana dan harga close dia. Okey Hafiz, waalaikumsalam. Okey Hafiz, terima kasih dah dapat dah topi tu. Topi ke kopiah ke? Dah dapat. Okey. Ini dia tindakan pasaran dan price akan terbentuk ataupun candlestick akan terbentuk macam gini. Kalau candlestick dia hanya tekankan kepada bentuk, bukan bentuk, kepada body dia. Okey, badan dia. Badan dia color apa? Adakah color bearish ataupun color bearish pula? Color merah untuk bearish candle ataupun color hijau untuk bullish candle. Dia pentingkan badan dia, bentuk apa. Okey, color apa. Itu yang ditekankan dalam candlestick. Okey, ini dia untuk bull candle, open di bawah dan close di atas, ada rendah dan tinggi. Yang ini pula bear candle, ada open dan close, open di atas, close di bawah. Ada high dan low. Sama basic. Okey? Faham Inilah candle-candle yang kita duduk nak usah ni. Okey? Faham? Jom. Bayang. Bayang kita panggil shadow ataupun wick. Apa lagi kita panggil? Tail. Tu dia. Alright. Pakai jangan terbalik. Kalau terbalik nanti jadi macam orang sing. Pakai dia kat depan Okey Hafiz. Ritu dah pakai dah. Kena kecam dengan Zuli. Alright. Ni badan. Julat harian berdasarkan daripada high ke low. Itu julat harian. Pergerakan harian dia macam mana. Okey, faham ni pembentukan harga naik kita panggil yoh. Harga tutup lebih tinggi daripada harga buka. Candle berwarna putih ataupun kosong. Tu candle bullish. Ni candle bullish ni. Simple ni in kalau kita bear candle. Okay, berwarna hitam ataupun berwarna merah ikut color apa yang kita letak ataupun kita suka. Yoh bullish. Okay. In untuk bear candle. Okay, menarik baru candlestick. Okey, tafsiran. Ada 5 elemen penting yang kita nak tekankan. Pertama, warna badan, julat harian, panjang badan, panjang bayang atas dan panjang bayang bawah. Itu dia.
Ni benda yang kalau dekat candlestick tu apa benda yang kita nak lihat? Warna badan, body dia color apa? Okey, panjang candle tu daripada high ke low, panjang dia. Okey, lepas tu panjang body dia pula. Itu yang dia ditekankan dan shadow panjang ke tak, dan last sekali shadow bawah. Okey, warna badan. Warna badan adalah macam mana? Kalau kita nak lihat trend tengah menaik, kita nampak series of candle. Okey, series candle menaik menunjukkan sentimen tengah bullish. Dan series candle hitam ataupun candle warna merah, ikutlah color apa yang kita settingkan, itu sentimen tengah bearish berlaku. Okey, itu warna badan. Ni bullish, putih, merah atau warna kosong. Ni candle kosong. Okey, bearish. Ataupun color hitam atau warna merah, tu warna badan yang kita nak lihat. Okey. Ni julat harian. Julat harian bermaksud daripada high ke low. Itu julat harian. Itu penting juga untuk kita lihat adakah pergerakan harian capai ataupun sampai daripada biasa-biasa. Dia ikut dia kebiasaan dia, dia bergerak 60 pip. Hari ni dah sampai belum 60 pip pergerakan dia. Itu julat harian. Macam mana nak check julat harian? Semalam kita dah share. Okey, nanti kita akan share lagi macam mana kita nak check adakah kita dah terlalu jauh ataupun terlepas jauh. Betul, menggunakan ATR. Elin kita menggunakan average true range untuk kita melihat biasa berapa banyak pips ataupun berapa pergerakan harian untuk pair tertentu. Okey, kita nak lihat tu. Hari ini contoh, Euro GBP pergerakan dah berapa pips? Euro NZD berapa pips? Okey, adakah dah melebihi daripada normal pergerakan dia? Saya gunakan untuk harian dan weekly. Weekly pun kita boleh check. Okey, contoh dia saya akan check pada hari apa? Saya akan check bila ada tiga candle, contohnya bear candle, 3 bear candle yang berturut-turut, itu saya akan check weekly. Okey Elin adakah dia dah sampai peak, dah lebih daripada normal weekly? Tu yang saya akan check. Kalau M15 boleh check ATR tak? Kalau M15 saya tak guna pula Elin. Saya share apa yang saya guna. Okey. Mat. Oi, Mat Top. Lama tak jumpa. Rindu pula. Okey Elin. Elin, kalau boleh gunakan di time frame yang besar. Okey? Faham gunakan di daily ataupun weekly. Kalau weekly, saya punya condition macam mana? Kalau saya nampak 3 hari dia turun, adakah dah melebihi kebiasaan pergerakan weekly? Takut kita sell memang di akar betul kan? Okey, sebab saya ada kaedah breakout. Saya entry salah satunya adalah breakout. Takut kita terentry dekat akar, so saya akan lihat weekly ATR. Okey, Elin? Okey, Tok. Tu panggil nama gelaran Tok. Pakai candle time frame besar ke nak tengok range? Tengok ATR je lah, Tok ni julat harian. Okey, ini pergerakan harian berapa banyak pergerakan dia. Okey, faham dan yang kedua, ni panjang body. Panjang body pun memberikan apa orang kata impact kepada kita punya price action. Okey, saya akan panggil dia sebagai solid candle. Kalau body dia kita nampak solid, body dia lebih daripada 75%, 80% daripada total range dia. Total julat dia daripada atas ke bawah, dia 70%, 80%. Lebih kurang Morobozu, boleh. Okey, body dia solid. Kita tengok body dia solid. Ingat, hafal, body solid. Sekejap lagi kita nak lihat price action pun menggunakan bedaklah ni. Okey, Tok, pas ni dekat sistem kau, try improvekan price action. Apa benda yang kita miss, try follow up yang ni. Okey. Waalaikumsalam. Okey Rafiq. Berjumpa kita. Nasib baik sempat masuk. Belum start lagi untuk price action ini baru cerita pasal candle. Okey, bayang atas. Ni shadow. Selain saya ambil juga tau, shadow kalau panjang lebih daripada body,
saya ambil dia sebagai significant punya candle. Candle-candle yang saya nak lihat. Okey, saya nak lihat ada 3 candle. Okey, pertama adalah doji punya candle, yang kedua adalah shadow yang panjang ataupun saya panggil dia pin bar, dan yang ketiga adalah engulfing punya candlestick. Okey? Sekejap lagi kita tengok apa benda yang saya mencarut ni. Jom. Ni candle yang panjang. Itu pun memberikan signifikan yang penting. Apa dia beri maksud apa kalau shadow dia lebih panjang ke atas dan body dia ke bawah macam ni. Dia memberi maksud tekanan, seller tekan price untuk inilah untuk dia close lebih rendah berbanding dia close dekat atas, dia close lagi rendah. Itu maksudnya tekanan yang tinggi daripada seller. Okey, kalau shadow ke atas. Kalau shadow ke bawah pula, tekanan buy dia lebih tinggi. Okey? Pin bar. Cikgu, yang pasal doji tu kan, kalau ada doji maksudnya dia nak reverse trend ke? Okey Haris, sekejap lagi kita tunjuk macam mana condition dia. Doji tu, pin bar tu, yang penting hafal dulu. Doji, pin bar, engulfing. Okey, jom kita lihat macam mana nak lihat doji, pin bar tu semua. Okey, faham long day, ni dah masuk bermaksud apa? Candlestick yang mempunyai sangat besar di antara harga buka dan tutup. Body dia solid. Okey, faham Body dia solid. Kita nak ambil, ingat, kita lihat macam mana bentuk-bentuk body solid. Shadow dia kecil je. Body dia betul-betul solid. Body dia besar. Okey, bukan lebar. Candle tak ada melebar. Candle dia besar, panjang. Okey. Kalau lebar, huduh pula bentuk candle kalau lebar. Okey, candle dia panjang. Okey, faham itu yang kita kena ambil. Ingat, itu yang kita nak lihat semasa price action. Nanti sekejap lagi kita akan masuk. Short day bermaksud apa? Candle dia halus je. Okey. Badan dia kecil, body dia kecil. Itu dia short day kita panggil candle yang kecil. Okey, spinning top. Macam mana spinning top? Shadow dia panjang, body dia kecil. Dan ada shadow atas bawah macam ni. Okey, macam ni lah bentuk dia. Ingat, ini pun saya akan panggil senang. Saya panggil dia pin bar sahaja. Okey, ataupun spinning top kalau dia bentuk macam ini. Okey, nanti saya tambahlah satu sebab ada yang petikaikan pin bar kan shadow panjang, lepas tu body dia kecil gitu. Ni body kecil dah ada shadow panjang lah tu, sama lah tu. Okey, saya panggil dia sebagai pin bar je. Bentuk dia macam ni Ada shadow, body dia kecil je. Itu dia. Ni nama betul dia adalah spinning top. Okey, dia kedudukan dekat top ataupun spinning bottom lah, dekat bottom, dekat bawah. Okey, kalau doji macam mana? Hafal bentuk dia. Body dia kecil sangat. Ataupun tempat open dan close dia sama. Macam ni lah. Ini dragonfly ke apa benda semua sekali. Kita panggil dia doji saja. Okey. Ini adalah reversal candle yang saya nak lihat. Okey, faham ini single candle. Doji, spinning top, pin bar, tu yang saya nak lihat. Okey, ni doji klasik, sama je. Tu adalah candle reversal yang kita nak tunggu kemunculan dia. Kemunculan dia membawa sinar kepada kita punya tu entry. Okey, tunggu dia. Kalau kita nampak price tengah naik, keluar benda lah ni. Kita follow step-step dia baru kita masuk market. Okey, long leg doji. Ni nama-nama doji. Candle apa yang selalu keluar pada downtrend dan uptrend? Tak tentu Mio sama ada kadang-kadang itulah 3 candle yang saya cerita lagi tu. Doji, pin bar ataupun engulfing. Tu kita tunggu. Kalau kedudukan dia tengah uptrend, dia keluar ke atas, itu yang cantik. Kalau dekat bawah, dia keluar kat bawah, itu kita memang senyum Kalau dia keluar tengah-tengah, kita tak payah buat apa-apa. Itu tak memberi maksud apa-apa. Okey Mio Dragonfly. Tak kisahlah nama dia apa. Yang penting open dengan close tempat yang sama, saya panggil dia doji saja. Okey ni gravestone. Gravestone doji. Okey, teruskan lagi. Ni Morubozu, shadow macam dah tak ada. Body solid, strong macam gini. Ni sebagai Morubozu candle. Okey, yang ini Morubozu ataupun bearish Morubozu, candle untuk menurun. Okey, faham
Ni shaven bottom bermaksud apa? Shadow bawah tak ada, shadow atas saja ada ataupun tak ada shadow kedua-dua belah. Ni shaven head, atas dia tak ada. Botak kepala. Okey, atas tak ada shadow. Saya punya kelas JB kelas JB saya pada akhir bulan ni. Okey, akhir minggu, akhir bulan ni. Di JB. Siapa-siapa di JB boleh kita berjumpa. Jom kita nak membuat corak analisis dia macam mana. Long white body. Okey, jomlah kita lihat kepada price action. Ingat, tadi kita dah kenal pasti kepada 3 candle yang saya tekankan yang utama. Okey, pertama adalah doji, yang kedua pin bar ataupun spinning top, dan yang ketiga adalah engulfing. Okey, jom kita go through laju. Kita ada lagi setengah jam sahaja. Okey, ini long white body. Macam mana kedudukan dia signifikan? Kalau tengah turun, keluar body macam gini. Candle solid menaik. Ini bagi petunjuk untuk candle tu ataupun trend reverse. Trend untuk menaik. Okey. Kalau macam ni pula, tengah turun. Okey, ingat keluar candle-candle macam gini di tempat di paling bawah ataupun di kawasan support ataupun di kawasan resistance, dia barulah memberi maksud. Kalau tak, kalau dia duduk dekat udara kat tengah-tengah, tak memberi maksud apa-apa. Okey, faham jelas yang tu. Dia tak akan memberi maksud apa-apa kalau dia di udara ataupun di tengah-tengah. Bukan di atas ataupun di bawah. Okey, faham dia mesti kedudukan. Kita nampak price tengah turun, keluar benda lah ni. Keluar hammer ataupun saya panggil dia sebagai pin bar. Itu barulah memberi maksud. Okey, ni inverted black hammer. Tu nama-nama candle tu lah. Okey, ini dah baru memberi maksud kedudukan dia di mana. Ni kalau satu baris, ni untuk ni pula bear. Okey, ni bearish Morubozu. Kalau ada satu candle solid macam ini, kita panggil Morubozu candle lah ataupun long black body. Ni shooting star. Atau kita panggil sebagai pin bar. Senang. Hafal satu dia, pin bar. Dah. Okey. Shadow lagi panjang daripada body. Shadow dia lebih panjang daripada body. Body kecil je. Tu saya panggil sebagai pin bar. Okey, ni hanging man. Dia kedudukan di atas, memberi maksud dia nak reverse. Bila kita nak masuk market, sekejap lagi saya akan cerita secara teori dan kita buat praktikal di chart. Okey, dua candle saya nak tunjukkan bullish engulfing. Lepas tu kita go through kepada contoh. Okey, bullish engulfing bermaksud macam mana? Body sebelah kiri ditelan sepenuhnya body sebelah kanan. Kedudukan dia paling penting, tengah menurun, keluar macam gini punya pattern. Kita panggil dia sebagai bullish engulfing. Okey. Candle sebelah kiri ditelan sepenuh dia, body dia. Okey, faham Tuan Helmi, kadang-kadang rejection di atas daripada body pin bar tapi tiba-tiba naik. Apa punca? Okey. Dia kita trade macam gini, Elin. Kita nak 100% price tu follow arah kita, memang macam hampir kepada mustahil. Bukan hampir kepada mustahil, memang mustahil. Okey, kalau kita tahu betul-betul lepas kita entry price tu memang follow arah kita, kita memang beli KLCC tau. Kita duduk sebelah KLCC tu. Okey, Elin. Sekarang kita trade berdasarkan probability yang mana kita jangkakan price. Ni. Dekat mana kita jangkakan price betul-betul nak naik. Itu baru kita tekan buy. Kita berdasarkan probability. Macam mana nak dijangkakan? Sekejap lagi kita akan masukkan dekat teori dan secara kita buat praktikal sama-sama. Siapa-siapa yang depan chat, kita buat praktikal sama-sama. Apa pair yang menarik untuk kita lihat pada hari ini. Okey, faham Okey, tu tengok tu Hafiz. Kalau price follow saya, hari-hari saya belanja makan. Okey, kita layan M1 jap lagi. Insaf layan M1. Okey. Okey, bullish engulfing. Macam ni bentuk dia Okey, pacing pattern pula adalah macam mana? Ni macam sama dia. Sebenarnya dia close di atas 50% daripada body yang sebelum. Itu pacing pattern. Okey, dia close di atas 50% daripada candle sebelum. Okey. Ni harami macam gini, dia tak ada ke atas, tak ada ke bawah. Body sebelah kanan ditelan oleh body sebelah kiri. Kita panggil dia haram ni. Okey, harami
Tu dia. Okey, ni kicking dia naik ke atas, alright, dia gap ke atas, lepas tu keluar Moru Bozu macam itu. Okey, ni candle-candle yang jarang keluar. Kita go through je lah terus. Ni untuk bearish engulfing. Bearish engulfing, candle sebelah kiri ditelan sepenuhnya oleh candle sebelah kanan ni. Candle bearish ni. Body dia telan sepenuhnya sebelah kanan. Okey, apa sebab dia gap? Okey, kemungkinan ada dua faktor, sama ada weekend, okey, weekend ataupun waktu news. Kemungkinan gap berlaku. Tak, body saja. Kalau engulfing punya ni, pattern ni, body dia telan dia punya body yang sebelum. Okey, Elin Okey, dah. Jom kita lihat kepada teori terus. Kita go through kat sini. Dark cloud pattern, bentuk dia macam ni. Sebab teori dekat sini. Last slide pula. Okey, kita go through lagi. 3 baris, 3 white soldier memberi pattern kan untuk menaik. Okey. Dan morning star. Ada satu candle macam spinning top. Macam mana tentukan engulfing pattern ni valid? Okey, Hafizuddin. Macam mana nak tentukan pattern tu valid adalah bila kedudukan dia di atas ataupun di bawah. Okey. Lepas tu kita follow satu persatu dia punya SOP. Sekejap lagi saya cerita macam mana step-step dia. Berdasarkan pattern ataupun berdasarkan price action kita nak tekan buy ataupun sell. Okey. Ni morning star. Okey, yang ni 3 black crow bermaksud apa? Ini pattern nak menurun. Okey, keluar 3 ni kita nampak pattern ni nak teruskan turun. Okey. Evening star dia kedudukan di atas, keluar macam doji macam gini. Okey, keluar candle lagi satu bearish candle. Cukuplah syarat. Keluarlah pattern dia sebagai evening star. Okey jom. Kita lihat kepada corak pertukaran. Okey. Pertama, bila kita cerita tentang price action. Okey. Syarat ataupun yang pertama adalah kita tunggu sehingga keluar reversal candle. Ingat, saya akan tunggu reversal candle muncul. Apa itu reversal candle? Doji, pin bar, spinning top, engulfing. Okey, hafal dalam kepala otak. Doji, pin bar, spinning top, engulfing ataupun tadi apa tu pacing pattern, dark cloud, itu dia. Keluar reversal pattern. Ambil yang glamour-glamour. Doji, pin bar, engulfing, itu yang glamour. Okey? Keluar, tunggu sehingga keluar benda lah tu. Keluar candle reversal itu. Dah keluar candle reversal, okey, kita cari 50%, kita markingkan 50% body candle yang solid sebelum reversal candle tu muncul. Okey. Ni reversal keluar kat sini. Kita cari sebelum-sebelum ni ataupun 2-3 candle ni yang mana solid candle. Selalunya akan muncul di sebelum dia. Sebelum dia kita akan nampak satu solid candle yang akan muncul. So kita akan markingkan dia punya body dia. 50% daripada body tu kita markingkan. Okey. Selepas kita dah markingkan 50% daripada body tu, okey, apa next? Sebelum kita tunggu confirmation candle. Okey, ingat pertama adalah tunggu CRS. Kedua, kita markingkan body. Dan ketiga, tunggu confirmation candle. Confirmation candle apa? Yang ini, yang candle close di bawah daripada 50% kita marking tu. Okey, ingat rakan-rakan, 50% daripada body yang kita marking tu. Candle dah close, okey, dah keluarlah confirmation candle untuk kita tekan sell. Tetapi dah boleh tekan sell belum? Kita markingkan. Ingat rule kita. Rule syarat wajib untuk kita sell masa bila? Ingat, sell ketika bear candle muncul. Okey? Sell di bear candle dan buy di bull candle. Ingat, itu syarat wajib dia. Okey? Syarat wajib dia adalah kita tekan sell di bear candle. Okey. Markingkan. Lepas dah confirmation dah keluar ni, kita markingkan dia punya lowest dia. Shadow dia. Kita markingkan di sini. Okey. Spread lepas je. Candle yang tengah bergerak dekat sini. Lepas set spread, kita tekan sell. Okey, itu cara nak entry. Tetapi sebelum tekan sell tu, apa benda mustahak yang kita perlu tahu adalah dekat mana kita nak letak stop loss dan dekat mana kita nak letak kita punya take profit. Okey, faham Ada soalan? Ke laju sangat?
Kita ada 15 minit lagi. Untuk kita buat praktikal dan main-main sikit. Okey? Ada? Ada soalan? Tak ada bagus. Semua sekali dah bijak bistari. Okey, ingat pertama kita tunggu CRS ataupun tunggu reversal candle dah keluar, kita cari candle solid, makinkan 50%. Okey, dah makinkan, tunggu confirmation candle, candle dah confirm turun. Okey, dah close, kita makinkan dia punya shadow ataupun the lowest point. Okey, kita tunggu price melepasi dia. Lepas dia, alright. So kita dah boleh tekan sell. Yang ini pula, ini sebagai kalau kita jumpa engulfing, kita makinkan macam gini. Keluar engulfing, kita terus makinkan shadow dia. Okey, terus makinkan shadow. Price lepas daripada shadow, kita tekan sell. Okey, yang ini pula, kalau keluar spinning top ataupun doji ke pin bar, selagi tak close, tak keluar confirmation candle, selagi tu kita tak buat apa-apa. Okey, ni tak ada buat apa-apa. Okey, sesuai digunakan di time frame mana? Okey, ingat, saya akan gunakan di entry time frame. Try guna di entry time frame. Lebih cantik. Okey, siapa yang belum ada entry time frame lagi, saya recommendkan H1. Okey, gunakan entry time frame di time frame H1. Okey, yang last sekali kita tunggu sehingga ada keluar confirmation candle, makinkan shadow dia, price melepasi, kita tekan sell. Okey. Dan CRS ataupun price action ni terbatal bila ada price close di atas reversal ni. Okey, siapa tadi tanya macam mana nak tunggu tapi tiba-tiba naik. Okey. Dia naik, dia fail bila dah cukup confirmation candle ni ataupun dah keluar candle reversal CRS ni dan price close di atas CRS ni. Batal setup tu. Okey, faham setup tu terbatal. Okey, jom kita lihat kepada teori. Teori dah. Kepada praktikal. Jom. Apa yang kita nak lihat yang ini Okey, yang penting adalah kedudukan dia. So, apa pair yang kita nak lihat? Ada tak pair yang menarik? Okey, ada. Share satu pair. NZD CAT. EU, UJ, GJ. Banyak pula. Okey, EU. Alright. Okey Jom ni Jom kita main. Ni kita buat contoh masa hari hari apa tu? Hari weekend lagi tu di KL. Siapa follow kelas di KL? Ni contoh Kedudukan yang paling penting adalah kedudukan CRS tu muncul. CRS tu muncul di mana? Okey, yang penting adalah kedudukan CRS tu muncul antara di support ataupun di resistance. Kalau dia keluar di udara macam ni, keluar pin bar ni, pin bar pula, keluar doji macam ni. Memberi maksud tak? Keluar dekat tengah-tengah ni, tak ada lantai, tak ada atas. Keluar di tengah-tengah ni tak memberi maksud apa-apa. Okey, contoh kawasan sini adalah kawasan support. Okey, yang ini keluar apa? Spinning top, keluar pin bar. Okey, kita dah nampak berjuta-juta pin bar ataupun berjuta-juta CRS keluar di sini. Okey, dan kita nak buat apa? Kita cari candle solid yang sebelum, body yang sebelum dia, kita markingkan 50% daripada body dia. Okey, ni contoh kita tak ada. Okey, kita jumpa keluar candle CRS di sini. 1, 2, 3. Keluar satu pun dah cukup. Kita nampak, keluar spinning top ni. Spinning bottom ni. Okey, apa yang kita nak buat? Adalah kita cari candle sebelum yang solid. Alright, ni candle yang solid sebelum. Kita markingkan 50% daripada body dia. Okey, dah markingkan 50% daripada body dia. Sekarang kita tunggu confirmation candle. Confirmation candle macam mana? Tunggu sehingga ada satu candle yang close di atas daripada marking kita tu. Marking 50% tu kita tunggu sehingga ada yang close. Okey, dah ada close. Okey, cantik. Dah ada close, memang sedap sekarang ingat rule dia. Apa rule dia? Pertama adalah buy the bull candle. Ingat, buy the bull candle. Mana bull candle?
Yang ini confirmation candle ni bull candle. So kita markingkan shadow dia, the highest point dia kita markingkan. Okay, price next dia tak lepas lagi. Okay, dan next adalah price lepas dia kita tekan buy. Okay, sebelum kita tekan buy tu, selepas kita dah markingkan ni, kita tentukan dulu dekat mana kita punya stop loss. Okay, saya stop loss akan letak di bawah sini. Okay, di kawasan sini saya punya stop loss. Okay, dekat sini kawasan saya punya entry, dekat sini kawasan saya punya stop loss. Okay, rule untuk stop loss, siapa tahu? Apa rule untuk stop loss? Pertama, rule untuk stop loss adalah kawasan yang bukan tu. Okay, Elin, sekejap lagi saya share. Okay, itu untuk risk reward tu satu hal. Dan yang paling penting adalah rule untuk stop loss adalah kawasan yang kita rasakan price tak akan sampai. Itu yang pertama. Okey, betul. Mio, kawasan yang price tak akan pergi. Yang kita rasakan price tak akan pergi. Okey, itu pertama. Dan kedua adalah yang mana menunjukkan setup buy kita terbatal. Setup buy kita terbatal bila ada candle close di bawah sini. Candle close di bawah sini, okey, terbatal lah setup tu. Okey? Tak ada, dia tak ada bawah shadow ke apa benda. Kita rasa price yang tak akan sampai kawasan tu. Selalunya di atas daripada zone ni lah. Ni sebagai zone support. Okey, saya akan markingkan ataupun letak stop loss di bawah sini. Okey? Satu lagi, paling penting, paling mustahak. Ini tips macam mana kita nak tentukan kualiti setup kita. Okey? Setakat ni, dah faham? Okey. Boleh pakai, okey Nazib? Boleh pakai. Alright. Tadi apa nak cakap? Quality setup. Siapa nak tahu? Ini adalah tips yang paling penting dan paling mustahak dalam kita punya technical analysis. Okey. Adakah kita setup kita kualiti dia paling tertinggi ataupun baik sahaja ataupun sederhana? Itu yang kita nak gradekan kita punya setup. Pernah dengar perkataan risk dan reward? Tahu risk reward tu apa? Ini berdasarkan kualiti setup Macam mana kita nak tahu kualiti tu setup kita tu berkualiti. Okey, saya mengambil KPI dia, setup yang paling tertinggi adalah mencapai 1.3. Okey, risk reward dia 1.3. Macam mana? Contoh yang ini jarak daripada tempat saya nak entry sehingga ke stop loss adalah okey, let's say 40 pip. Okey, so saya punya TP adalah 40 kali 3 dalam 120 pip. Okey? 120 pip. Daripada tempat saya entry ni mesti sampai 120 pip. Di mana 120 pip tu? Okey, 120 pip di sini, atas sini. Okey. Di atas sini 120 pip. Okey. Sebelum tu, ini price dah akan datang. So mana kita tahu dia sampai ke tak? Okey. So kita punya target di sini. So saya akan gunakan horizontal line. Alright. So saya akan kecilkan sekecil-kecil umat. Kita punya graf ni kecilkan. Zoom apa ke dah? Zoom out zoom out. Okey, kita tengok daripada setup kita berapa hari bulan? 27 hari bulan Ogos. 27 Ogos sehingga 27 Julai. Pernah tak price sampai ke kawasan yang kita markingkan ni? Okey, kita lihat ke kiri. Okey, 3 Ogos price pernah sampai. Okey. Bila price pernah sampai dalam tempoh sebulan, batuk pula. Okey, bila price pernah sampai dalam tempoh sebulan, kita cakap okey, setup kita probability amat tinggi untuk capai 1.3. Okey, faham letakkan dalam kepala otak, itu adalah setup kualiti yang tertinggi di dunia. Ambil kau. Tertinggi, itu maksudnya setup yang paling tinggi. Okey, faham Bermaksud daripada saya menggunakan period sebulan. Sebulan. Okey, Amin ada juga. Amin, jangan tidur Amin. Tangkap gambar nanti. Okey, kalau time frame lain, tak kisah. Ikut time frame kita nak entry. Okey, saya menggunakan H1. Okey, siapa yang tak ada entry time frame lagi, saya akan gunakan sebulan. Sebab apa sebulan? Okey, kalau kita lihat kepada sebab sebulan pun dah menjadi rekod tau. Contoh kalau kita baca di investing.com, okey, hari ni dolar adalah tertinggi dalam tempoh sebulan. Okey?
Nampak? Dia menggunakan period. Okey, hari ini dolar terkuat dalam tempoh seminggu. Itu period-period yang dia gunakan. So dalam sebulan saya ambil tempoh masa itu adalah period yang paling sesuai untuk day trade dan short term trade. Okey? Untuk day trader dan short term trader. Siapa? Saya mengambil masa sebulan. Bermaksud apa? Adakah price pernah sampai ke level yang saya target tu dalam tempoh sebulan? Kalau price pernah sampai, okey, setup ni adalah setup tertinggi. Tetapi kalau sampai ke 1:2 je, okey, setup saya baik. Okey, kalau setup sederhana, 1:1 saja. Contoh 1:1 macam mana? N apa? NJ tak silap. NJ. Contoh saya entry di sini. Okey? Kantul je. Okey, contoh saya di entry di sini. Setup saya akan kira jarak stop loss saya. Contoh 50 pip. Okey. Sampai tak? Bawah lagi. Okey. Kalau tak sampai, kita rendahkan kita punya kualiti. Contohnya, kalau kualiti terbaik, kita entry satu lot. Kalau sederhana baik, kita letak 0.75 lot. Okey, kalau baik sahaja kita letak 0.5 lot. Kita bagi grade kepada kita punya setup tu. Saya selalu confuse nak cari SNR. Boleh guna rekod sebulan sebagai rujukan. Okey, alamak, support and resistance Support and resistance, kalau cara yang paling mudah, tukar kepada line chart. Okey. Ni saya sekali imbas untuk support and resistance, Elin. Saya akan ambil yang terlatest saja. Contoh yang belum break lagi, pertama yang belum break dan yang terbaru. Contoh sini satu, sini dan mana. Yang kalau rapat-rapat ni saya akan ambil satu level sini. Sebagai satu kawasan resistance. Ini current price. Ingat yang sini current price yang tengah gerak-gerak. So kawasan yang belum diuji mana? Bawah sini kawasan support. Okey. Support bawah sini belum diuji. So saya akan ambil dia sini sebagai kawasan support dan sini adalah kawasan resistance. Okey, resistance kalau antara tiga ni dekat-dekat semua sekali saya akan ambil yang paling atas. Okey, Elin. So now I'm trading without stop loss. I just use my account amount to control my limit. I transfer 10 USD to this account then trade. Is this the right way? Betul. Itu apa orang kata, kita kontrol kita punya risiko secara mandatori. Okey? Bermaksud kita tak akan lebih-lebih confirm kita hanya loss 10 USD sebab itu dah letak dalam kepala otak kita. Kita dah set initial risk kita. Kita dah paling apa orang kata, kita dah declare okey ini 10 USD saja yang sanggup aku rugi. Itu adalah mandatory punya risk management. Itu sanggup rugi sebanyak 10 USD. Bermaksud kita takkan rugi lebih. Seriously. Itu adalah paling terbaik. Di SM kita boleh buka 8 account. So kita boleh internal transfer sesuka hati. Berapa account yang kita nak risk kan. Itu cantik. Okay kan masuk. Dan yang penting kita lot size tu kenalah dengan contohnya 10 USD. Janganlah 1 pip 10 USD. Tak sempat bernafas account tu. Baru dah habis lah. Okay. Pastikan kita tahu jarak dia. Okay. Faham Macam mana nak entry short dekat chart tu? Okey, kalau dekat chart ni kita ada dua kaedah entry. Okey, pertama adalah berdasarkan pullback. Okey, pullback ataupun contrarian, dan yang kedua berdasarkan momentum ataupun breakout. Okey, contoh, saya paling gembira sejak 2 menjak dan 18 menjak ni. Okey, saya lebih gembira ambil breakout. Okey, contoh breakout yang saya share di Facebook tadi adalah yang ini. Alright. Saya tunggu dia lepas, so saya akan cari peluang untuk long. Itu dia. Price lepas kat kawasan support saya cari peluang untuk long. Euro New Zealand yang tadi. Okey. Dan saya dah close di atas sebab apa? Sebab cuba lihat ATR kita. ATR di time frame daily kita dah mencapai apa ATR dia? Kita lihat pergerakan dia daripada atas ke bawah ni 105 pip. Okey. So kita lihat di daily. Di daily berapa ATR dia? 95 pip. So 105 pip dah lebih daripada biasa-biasa belum? Dah lebih biasa-biasa. So sebagai day trade nak hold lagi ke? Dah tak perlu nak hold, close sahaja sebab dah sampai dah melebihi daripada kebiasaan punya pergerakan.
Okey, macam mana nak buat? Tu berdasarkan Renko. Yes, Elin. Itu berdasarkan Renko. Saya markingkan di kawasan Renko. Macam mana nak tahu support and resistance tu kuat ataupun tidak? Okey, saya mengambil pendekatan kawasan yang tidak diuji lagi. Okey, contoh kalau di Renko chart. Oh, dah habis masa. Tengah syok-syok dah habis masa. Okey. Contoh di Renko chart, saya akan markingkan di kawasan-kawasan yang bucu-bucu ni, di hujung-hujung ni. Itu sahaja yang saya akan markingkan. Okey. Ini dah buka Renko ni. Ni buka dekat investing.com, buka dekat chart, dekat forex chart, type pair apa yang kita nak. So kita markingkan. Kawasan yang belum diuji, yang dah lepas-lepas sebelah kiri sini semua sekali saya tak ambil. Saya ambil current price di mana? Okey, contoh current price di sini. Saya akan ambil sini sebagai satu resistance dan sini sebagai satu support. Okey, saya akan ambil yang latest sahaja. Dapat rakan-rakan? Dah haus dah ni. Okey? Jelas tak explanation? Mantap tak? Okey Eileen, dapat okey tak explanation? Jelas tak? Alright itu dia. So satu lagi pair yang saya tunggu semalam. Kita dah share. Dengan bergembira kita share. Euro GBP. Tapi tak breakout lagi. Apa beza resistance di Renko dengan pivot indicator? Okey, kalau cerita daripada saya punya penggunaan lah. Okey. Kalau saya punya penggunaan, Renko chart saya gunakan untuk support dan resistance dan pivot saya gunakan untuk urus. Ini dah share terus ni. Apa yang saya guna saya dah share terus. Saya gunakan untuk mengurus saya punya trading menggunakan pivot. Okey? Faham Saya menggunakan pivot untuk saya uruskan saya punya dagangan. Indicator. Alright. Ada lagi soalan? Okey, goal. Pivot tu. Pivot. Okey, kejap Control N. Pivot. Okey. Dekat group. Siapa belum masuk group lagi? Tu saya nak share. Ada yang belum masuk. Itulah pivot. Okey. Saya gunakan untuk mengurus. Ni DPV stand for Daily Pivot. Saya belum masuk grup. Okey. Grup CTFX Market Discussion tau. Saya tu. Hafiz tak payah. Nak kick dia Hafiz. Okey. CTFX Market Discussion. Siapa yang belum masuk, saya akan bagi link. Kalau tak ada link, pergi ke Facebook saya. Saya pernah share berbanyak kali. Kalau nak share sekali pun tak apa. Okey. Siapa belum masuk grup ni? Okey. Ni kalau boleh copy kat sini. Copy link tu, masukkan di browser, tekan. Okey, yang ini saya gunakan untuk pengurusan contoh. Di sini di setiap level tu adalah tempat saya nak urus. Nak close partial ke, nak letak break even ke, okey, nak trailing stop ke, itu yang saya gunakan, guna pivot ni, daily pivot. Okey, faham itulah saya gunakan sebagai penguruskan. MS tu adalah micro support 1, micro resistance 1, itu dia micro support 2, itu. Kenapa spread tiba-tiba tinggi sampai tak boleh nak entry? Ada spread tinggi. Waktu bila? Kalau trade waktu pukul 5 pagi kemungkinan tinggi. Dan jarak stop loss tu, stop loss adjust, jangan terlalu rapat. Takut kalau di SM dia tak trigger, kena lebih daripada berapa pip kena lepaskan Cikgu nak tanya, kenapa kat MT4 tak ada cara untuk close semua trade ke dalam satu masa? Ada, try Google script close all. Di Google, try cari script close all. Lepas tu belajar macam mana cara nak gunakan dia. Okay, ada function dia. Di MT4. Tarik dia. Dia ada function close all. Script. Okay. DPV sesuai untuk daily sahaja. Yang paling cantik digunakan di daily daily pivot ni kita gunakan di time frame daily. Tetapi kita baca dia, lihat dia, dia kiraan daripada daily punya. Tetapi dia punya penggunaan saya gunakan di H1 ke bawah, lower time frame. Okey, faham Dapat?
Dapat rakan-rakan? Pivot dekat trading view dia bagi kat klasik. Pakai yang klasik. Klasik pula. Klasik. Okay. Faizal, pakai yang klasik. Kalau di trading view, pakai yang klasik. YHYL. Yesterday high, yesterday low. Pivot ni terus bagi trend. Tak, dia bagi number tu. Dia auto calculation. Dah terus ada nilai-nilai tu semua. Okay. Alright. Ada soalan lagi? Apa pair yang menarik? Okey, kalau setakat ni saya akan padankan yang lemah yang kuat. Okey, selagi bila kita lihat USD kuat, kebanyakan dia follow kepada technical kita. So follow yang tu. Okey, selagi dia follow kepada technical kita, kita follow yang tu. USD kuat. So kita cari peluang untuk long USD. Okey, bergantung kepada price action. Tunggu price action, masuk. Okey, faham eh? Ada tak price yang menarik AUD JPY? Rasanya AUD JPY ni pun antara yang menarik juga. Okey. Try lihat USD JPY, NZD JPY. NZD kalau siapa-siapa NU, NU, nak NU. Okeylah, NU mana pula? Ada pula yang request NU. Alright, kejap GJ. Baru okey. Tu zone yang saya tunggu, kawasan resisten yang saya tunggu. Kecil sikit. Ni GJ, resisten daripada semalam saya tunggu. Dia dah close di bawah sini. Okey, apa kita nak lihat sebagai price action di sini, di shadow sini kita markingkan. Alright, sekarang price dah pernah lepas belum? Price dah pernah lepas. So kita dah tekan, contoh kita dah tekan sell di sini. Sekarang kita nak tentukan dekat mana kita punya stop loss. Okey, kawasan yang terbaik untuk letak stop loss adalah di kawasan sini. Di atas sini. Okey, kawasan sini adalah kawasan yang terbaik untuk kita letak stop loss. Dan jika kalau kita ada tekan sell ataupun kita ada sell di area bawah sini, jarak stop loss kita adalah dalam 50 pip. So, kita check kita punya kita punya 50 pip kali dengan 3. Kita buat complete punya 50 kali 3, 150 pip. Kena tak jarak dia 150 pip daripada tempat kita entry sekarang, current price 150 pip. Oh, sampai. Okay, so di sini. So sekarang grade apa? Sekarang setup ni adalah setup yang paling terbaik. Berdasarkan risk dan reward adalah yang cantik. So saya akan cari peluang untuk short. Sebab apa? Sebab kalau ikut daripada price action apa benda semua sekali adalah dah dalam keadaan yang tercantik. Tak boleh bagi signal. Tengoklah apa yang kita nak buat kat sini Okey. Kalau kita lihat daripada segi, kita buat checklist ATR dia. Okey, jom nak masukkan ATR. Okey, kita masukkan average true range. Pergerakan dia hari ni. Adakah banyak lagi pergerakan dia? Okey, kita lihat pergerakan dia. Setiap hari pergerakan dia adalah 108 pip. Okey, hari ni baru bergerak sebanyak berapa pip? Daripada bawah, daripada low ke high. 60 pip. Okey, sekarang ada lagi pergerakan untuk turun. Kemungkinan boleh turun, kemungkinan boleh naik. So, kemungkinan besar pergerakan volume masih ada. So, kita tunggu pada pukul 9.30 nanti. Apa arah dia pergi? Adakah dia teruskan? Kalau dia kena stop loss, contoh kita dah entry sell di sini, kena stop loss. Okey, lepas level ni apa yang kita nak uruskan? Selepas kita entry, benda yang paling susah adalah macam mana kita nak uruskan kita punya entry. Okey, ingat saya akan sharekan 3 benda yang paling penting dalam kita buat pengurusan. Pertama, bila kita nak letak break even. Itu pertama. Bila kita nak gunakan function trailing stop. Dan yang ketiga, bila kita nak gunakan function partial close. Okey. Dan saya gunakan adalah pivot. Pivot point sebagai level-level yang saya nak urus. Itu cara mudah. Dan jika saya dah entry ni pada pukul 11 malam, kalau dalam keadaan profit, saya close. Dan kalau dalam keadaan yang rugi lagi, pada pukul 5 pagi, saya akan close all. Tak kisah rugi ke loss. Rugi dengan loss sama. Rugi ke profit. Okey. Dekat mana nak masukkan indis? Sila masuk dalam grup Telegram tadi. Saya akan share di dalam tu. Okey, dah. Ada lagi yang nak tu. Dah. USD JPY, Amirul, tak menarik. Sebab dua-dua dalam keadaan kuat. Try cari pair yang satu kuat, satu lemah. Kalau tak ada idea, cari peluang untuk New Zealand. Okey. New Zealand tu lagi cerah kehidupan. Masuk New Zealand. Okey.
Cari. Kalau tak ada idea, padankan dengan New Zealand. NU. Okay, NU. Goal dah cantik breakout. Di sini kita, okay, contoh kalau breakout. Asyik dapat idea dia. Contoh kalau breakout kita markingkan dia punya lower sini. Okay. Lepas set spread, kita tekan short. Okay, stop loss di mana? Di atas sini. Alright. So cari risk reward, uruskan. Goal, follow arah, cantik, follow. Sekarang kita masuk apa? Euro GBP tak lagi. GJ belum. NZD JPY. Oh, okey. Sekejap NU ni. NZD USD. Okey, untuk NZD USD ni, try masukkan ATR, kita lihat adakah cantik lagi. Kalau pagi tadi tak ada masalah. Sekarang dah waktu US, kita takut volume dah tak ada. Siapa trade NU Haris? Okey, kita lihat kebiasaan pergerakan dia dalam 54 pip ni. Nampak 54 pip. So sekarang kita buka NZD USD. Kita check. Pergerakan dia dah melebihi daripada normal tak? Biasa-biasa tak? Okey, 65 pip. Okey Haris, kalau kita nak short, hati-hati lah. Tak kena. Tak kena kalau nak short sekarang. Okey, sebab dia dah berjalan. Ini betul-betul dah terlepas. Okey, dah. Okey, jelas semua? Explanation okey mantap menjawab semua kan soalan? Ada yang tertinggal? Alright mantap. Okey Dungat. Jangan senyum lebih Dungat. Mentang-mentang Man U menang. Mantap. Okey Rafiq, terima kasih. Hafiz. Okey, Zuli punya webinar dah boleh masuk. Dia dah live dah. Okey, boleh masuk. Terima kasih Mio. Okey, thank you Liu. Okey, Nasrul, terima kasih. Faizal, terima kasih. Hafizuddin, terima kasih. Okey, kita tutup sesi webinar kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okey, Kasri, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada hari esok. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, Elin. Okey, kasih berjaya Elin. Okey, mantap. Bye-bye semua.